Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ni. Selamat menonton! Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kepada siapa yang baru sampai ke channel ni, aku share random things tentang bahasa Arab. Jadi kepada mereka yang belum subscribe, sila subscribe dahulu. Kalau yang dah subscribe, aku ucapkan terima kasih. Okey, pada video kali ini, aku akan explain tentang jantina dan bilangan. Okey, sebelum tu kita kena tahu, jantina dalam bahasa Arab kita sebut al-jins, iaitu bermaksud jenis dan merujuk kepada jantina lah. Dan bilangan kita sebut al-adad, iaitu bermaksud bilangan. Okey, kita akan explain dahulu tentang al-jins, iaitu jantina. Okey, dalam jantina ni memang tetaplah tiada jantina yang ketiga dan hanya ada dua jantina saja, iaitu yang pertama kita sebutkan sebagai muzakkar dan yang kedua kita sebut sebagai muannas. So muzakkar merujuk kepada jantina lelaki dan muannas merujuk kepada jantina perempuan. Dan dalam Al-Quran juga hanya menggunakan dua jantina ini saja. So tiada jantina ketiga. Okey, dalam bahasa Arab, jantina kebanyakannya digunakan kepada manusia dan juga kepada benda ataupun barang lah. Dan kadang-kadang digunakan juga kepada haiwan, manusia, benda dan juga haiwan. Kedua-duanya menggunakan muzakkar dan muannas, iaitu merujuk kepada jantina lelaki dan perempuan. Okey, macam mana kita nak kenal sesuatu perkataan tu muannas ataupun tidak? Okey, cara paling mudah adalah kita akan jumpa ta marbutah di pengakhiran perkataan itu. So bila kita nampak ta marbutah, secara umumnya ia akan merujuk kepada muannas, dan bila dia tiada ta marbutah, secara umumnya merujuk kepada muzakkar. Okey, apakah contoh kan yang ada ta marbutah dan tiada ta marbutah? Okey, contoh pertama adalah talibun dan muannasnya adalah talibatun. So muzakkar tiada ta marbutah dan muannas ada ta marbutah di belakangnya. So ia merujuk kepada perempuan, ini merujuk pada lelaki, yang bermaksud pelajar lelaki, pelajar perempuan. Tetapi tidak semua perkataan yang ada ta marbutah membawa maksud muannas, dan tidak semua perkataan yang tiada ta marbutah membawa maksud muzakkar. Okey, sebagai contoh muzakkar dahulu, ada perkataan contohnya hamzah, dia ada ta marbutah tetapi dia tidak merujuk kepada muannas. Okey, kenapa? Kenapa ia tidak merujuk kepada muannas? Kerana secara maksud yang kita tengok, hamzah adalah seorang lelaki kan. Jadi mustahil untuk dia menjadi seorang perempuan. Walaupun dia ada ta marbutah, dia tidak merujuk kepada muannas. Dan ada juga berlaku kepada muannas, dia tiada ta marbutah tetapi merujuk kepada muannas. Sebagai contoh, contoh yang jelas, ummun dia tiada ta marbutah tetapi dia membawa maksud ibu. Seperti yang kita tahu, ibu adalah perempuan. Jadi ummun adalah muannas walaupun dia tiada ta marbutah. Ada juga Zainab. Okay, kita tahu Zainab selalunya nama perempuan kan. Jadi ia merujuk kepada muannas walaupun dia tiada ta marbutah. Tetapi secara umum kita boleh simpulkan bahawa muzakkar tiada ta marbutah kecuali kepada beberapa perkataan saja. Muannas ada ta marbutah kecuali beberapa perkataan. Okey, kita sama pula ke bahagian seterusnya, iaitu al-adad, membawa maksud bilangan. Okey, kita dah tahu muzakkar adalah lelaki, muannas adalah perempuan. Jadi dalam bahagian ini ia sangat berguna untuk korang faham dengan lebih jelas.
Okay, al-adat seperti kita tahu. Ada satu, ada dua, ada banyak. Dalam bahasa Arab mudah saja, ada 3 bahagian. Iaitu yang pertama, kita sebut sebagai mufrad. Mufrad yang membawa bilangan satu sahaja. Satu. Mufrad, satu. Cara nak tahu, kita tengok fardun, mufrad, fardun adalah individu. So, dia satu sahaja. Okay, itu adalah mufrad. Jadi, mufrad juga terbahagi kepada 2. Mudah saja, iaitu yang pertama, mufrad muzakkar, dan yang kedua, mufrad muannas. Okey, ini sangat mudah. Mufrad muzakkar merujuk kepada seorang lelaki. Seorang lelaki, dan mufrad muannas merujuk kepada seorang perempuan. Tak kisahlah lelaki atau perempuan itu sama ada manusia, barang ataupun haiwan. Baiklah, yang kedua kita sebut sebagai musanna. Musanna, cara kita nak ingat adalah musanna, isnani. Isnani kan 2. So, musanna adalah 2. So, kita tulis 2 merujuk kepada 2 orang sahaja. Tadi 1, ni 2 orang sahaja. Okay, sama juga pembahagiannya, iaitu musanna muzakkar dan juga musanna muannas. Maaf ya kalau tulisan buruk. So, ia merujuk kepada musanna muzakkar merujuk kepada 2 orang lelaki, 2 orang jantina lelaki, dan musanna muannas merujuk kepada 2 jantina perempuan. Okey. Kedua-dua ni sangat mudah. Mufrad dan musanna sangat mudah. Hanya muzakkar muannas, muzakkar muannas, lelaki perempuan, lelaki perempuan. Okey, kita sambung yang ketiga, iaitu jamak. Jadi jamak ni agak detail sikit sebab pembahagiannya banyak. Tapi sebelum tu, kita kena tengok dulu contoh kedua-duanya ni. So, apa contoh dia? Okay, contoh dia untuk mufrad muzakkar, kita boleh tulis mu'minun. Mu'minun, seorang mukmin, merujuk pada seorang lelaki mukmin. Untuk perempuan, kita boleh bagi contoh mu'minatun, seorang mukmin perempuan. Okey, kalau 2 orang macam mana? Kalau 2 orang, selalunya kita hanya tambah alif nun di bahagian belakang. Alif nun ni merujuk kepada 2 orang, iaitu mukminah ni 2 orang lelaki mukmin. Kalau korang tak faham bab ni tak apa, tapi sekadar pengetahuan, mukminah ni merujuk kepada 2 lelaki. Mukminata ni merujuk kepada 2 perempuan. Kita hanya tambahkan alif nun di bahagian belakang untuk merujuk kepada 2 orang. Okey, itu adalah mufrad dan musanna. Kita pergi pula ke jamak. Okey, yang ketiga adalah jamak. Ejaannya jim mim ain, tak ada alif. So, jamak merujuk kepada 3 orang dan ke atas. Maksudnya ramailah, kan? Jamak. Okey, jamak pula terbahagi kepada 3. Tu kena tahu tu. Okey. Pembahagian yang pertama adalah jamak muzakkar salim. Okey. Jamak muzakkar salim yang merujuk kepada ramai lelaki. Okey, kenapa ada salim kat belakang? Salim kat sini membawa maksud sejahtera daripada perubahan. Maksudnya tiada perubahan. Aku tulis singkat je lah. Maksudnya tak berubah, tiada perubahan. Dari segi apa? Dari segi perkataan asal dia, perkataan mufrad dia. Maksudnya ketika dijamak, dia tak mengubah banyak. Dia hanya tambah saja perkataan belakang dan tiada mengalami perubahan yang ketara. Okay, contoh kita tulis tadi adalah mukminun, kan? Kalau musanna kita tulis mukminah ni.
Kalau jamak muzakkar salim, kita just tulis mu'minuna. Kita hanya tambah waw nun. Jadi dia still tidak merubah perkataan asal, iaitu mu'min. Ni mu'min ada dekat sini, dan kat sini juga ada mu'min. Sebab tu dinamakan jamak muzakkar salim. Jamak untuk lelaki dan tiada perubahan dari segi bentuk asal, iaitu ni dah bentuk asal dia, mufrad. Mufrad adalah bentuk asal. Okey. Tu jamak muzakkar salim. Untuk jamak muannas salim sama juga. Maaf kalau ada bunyi hujan sebab tiba-tiba hujan. Jamak muannas salim sama juga, iaitu tiada perubahan dari segi bentuk asal dia, iaitu mufrad. Mu'minun, mu'minuna. Kalau mu'minatun, kita akan tulis sebagai mu'minat. So dia tiada perubahan, dia still ada mu'min kat sini. Dan itu adalah jamak muzakkar salim, jamak muannas salim. Okey, yang ketiga ni agak special. Kita namakan dia sebagai jamak taksir. Minta maaf lagi sekali ya, ada bunyi hujan dan tulisan agak buruk. Okey, kenapa dinamakan jamak taksir? Ini kerana ketika dia jamak, dia berlaku perubahan. Okey, berlaku perubahan dari segi apa? Dari segi bentuk asal dia. Okey, sebagai contoh, ini contoh yang jelas lah. Talibun, talibani, tullab. Okey, kat sini kita ada talibun. Okey, mufrad dia talibun. Musanna dia talibani. Still tiada perubahan, ada talib juga. Tetapi bila jamak, dia tiba-tiba berubah. Tullab. Jadi perkataan asal yang talib, dia tak ada dekat sini. Dia ta, tiba-tiba lam alif. Kat sini ta alif lam ba dia, ta lam alif ba. Jadi dia berlaku perubahan dari segi perkataan asal mufrad. Ni adalah jamak taksir. Dan jamak taksir juga ada dua. Yang kita sebutkan contoh ni adalah lil akil. Maksudnya untuk yang berakal. Ada juga yang tidak berakal. Jadi yang tidak berakal kita sebut li ghairi akil. Tidak berakal. Contoh yang tidak berakal, qalamun, qalamani, aqlam. Okey, qalamun satu, qalamani dua. Okey, dia still ada qaf lam mim. Qalamun, qalamani. Tiba-tiba dekat yang jamak ni aqlam, ada alif kat depan. So dia telah mengubah bentuk asal dia. So itu adalah jamak taksir. So itu saja perkongsian dari segi al-adad dan juga al-jins, iaitu jenis. Okay, aku bagi masa untuk korang screenshot ke apa ke. Ni adalah bahagian al-jins, iaitu jantina. Dan seterusnya, ni adalah bahagian al-adad untuk mufrad dan musanna. Dan yang terakhir adalah bahagian untuk jamak, which is ada jamak muzakkar salim, jamak muannas salim dan jamak taksir. Jadi itu saja perkongsian aku pada hari ini, pada video kali ini. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk tonton video aku yang lain dan jangan lupa untuk subscribe. Syukran jazilan ala husni istimaikum wa absarikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.